Hari ini kita teruskan lagi kelas PDPR kita dengan subtopik 4.6 Kemandulan dan Pencegahan Kehamilan. Di dalam tajuk ini, apa yang kamu perlu belajar adalah kamu kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan kemandulan, apakah ciri-ciri kemandulan bagi seorang perempuan dan juga seorang lelaki, bagaimanakah langkah-langkah yang perlu dilakukan sekiranya seseorang itu mengalami masalah kemandulan serta cara-cara untuk mengelakkan kehamilan. Okey, kita pergi yang pertama, kemandulan. Apakah yang dimaksudkan dengan kemandulan? Kemandulan ialah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. Apabila seseorang itu tidak dapat melahirkan anak ataupun tidak dapat menghasilkan zuriat, maka kita boleh consider dia sebagai kemandulan. Okey, apabila pasangan suami isteri tidak berupaya untuk memperoleh zuriat, suami atau isteri atau kedua-duanya mungkin mandul, tetapi it is not 100% mandul. Perlu perlu pergi check up kepada yang lebih pakar untuk tahu sama ada mungkin suami atau isteri itu mengalami masalah kemandulan. So kena reconfirm dengan doktor dulu. Alright, apakah punca-punca kemandulan bagi seorang lelaki dan seorang perempuan? So, main thing is ada tiga ini yang sama di antara orang lelaki dengan orang perempuan. Tiga benda ni adalah benda yang sama bila dia mengalami masalah kemandulan. Okey, punca yang pertama adalah disebabkan hormon yang tidak seimbang. Lelaki atau perempuan, kedua-duanya mengalami masalah ini. Okey, hormon tidak seimbang, tak apa nak betul. Lelaki punya hormon tak apa nak sihat, tak apa nak seimbang, hormon perempuan juga tidak seimbang. Okey, ataupun organ seksnya cacat ataupun dijangkiti penyakit. Bagi lelaki mungkin testisnya mengalami masalah, bagi perempuan mungkin ovarinya yang ada masalah. So itu punca yang kedua. Punca yang ketiga adalah masalah kesihatan seperti kencing manis. So ada tiga reason kenapa seorang lelaki itu dan seorang perempuan itu mempunyai masalah kemandulan. Ini puncanya. Okey, next one kita pergi kepada punca lelaki sahaja. Okay, apa yang lelaki itu, masalah apa yang dihadapi? Yang pertama, testis tidak menghasilkan sperma. Testis ni elok tetapi sperma tu tidak dapat dihasilkan. Bila tidak ada sperma, bermaksud tidak boleh berlakunya proses persenyawaan. Jadi lelaki itu kita boleh consider sebagai mandul. Ataupun kalau dia boleh menghasilkan sperma tetapi spermanya tidak cukup, okey, tidak mencukupi. Okay, ataupun kualiti spermanya rendah. Okay, sperma tu boleh berenang-renang masuk ke dalam tube fallopian manusia, tube fallopian perempuan. Dia kena berenang daripada cervix naik sampai ke atas kan. Tetapi untuk lelaki yang mengalami masalah kemandulan, spermanya kurang berkualiti. Mungkin baru berenang sikit dia dah mati. Okey, ataupun mati pucuk. So ada 1, 2, 3, 4 ini adalah punca khusus untuk seorang lelaki yang mengalami masalah kemandulan. Okey, kita tengok pula kepada punca kemandulan seorang wanita. So apa dia punca kemandulan? Kalau tadi untuk lelaki testisnya tidak dapat menghasilkan sperma, tetapi untuk perempuan ovarinya pula tidak dapat menghasilkan ovum. Maksudnya seorang perempuan tu ovum tu tidak dapat dihasilkan, tak ada ovum dalam badan dia. Ataupun tube fallopian tersumbat. Okey, daripada ovari nak bergerak ke tube fallopian tu tersumbat, ada blockage kat situ. So ovum tidak dapat melalui tube fallopian, jadi tidak boleh berlaku persenyawaan. Ataupun uterusnya tidak normal. Okay, cikgu pernah baca dalam satu majalah, dia kata ada orang yang uterusnya atau rahimnya yang terbalik, yang sepatutnya duduk di depan, dia terpusing ke belakang. So itu adalah antara punca. The next one is ketumbuhan dalam uterus, ataupun mungkin berlaku ketumbuhan ataupun cancer cervix. Okay, so ini adalah punca-punca kenapa seorang perempuan dan seorang lelaki mengalami masalah kemandulan. Okey, kita pergi pula kepada bagaimana nak mengatasi masalah kemandulan. Okey, sekiranya kita ada masalah kemandulan, so ada a few ways bagaimana kita boleh mengatasi masalah kemandulan ini. So apa dia kaedah-kaedah yang kita boleh lakukan? Okey, so
So next one, kita tengok yang pertama dengan rawatan hormon. Kan tadi puncanya adalah hormon yang tidak seimbang. So cara nak mengatasinya, kita betulkan balik hormonnya. Okay, next one, pembedahan. Nombor 3 ialah persenyawaan in vitro ataupun IVF. Okay, so ini adalah 3 kaedah bagaimana kita nak mengatasi masalah kemandulan. Kita tengok yang pertama, rawatan hormon. Rawatan hormon ini untuk kedua-duanya, lelaki dan juga perempuan. So bagaimana kita buat? Rawatan ini sesuai bagi masalah individu yang ketidakseimbangan hormon. Individu macam mana yang sesuai untuk menggunakan kaedah rawatan hormon? Lelaki atau perempuan yang ada masalah dengan hormon. Maksudnya hormon dia tak seimbang. Okey? Alright. So apa dia buat? Cuba tengok dalam gambaran tadi. So dia suntik saja hormon ni. Okay, doktor akan suntik hormon lelaki dan perempuan, dia kena suntik hormon. Supaya hormon tu berada dalam keadaan stabil. Okay, next one. Pembedahan. Okay, buat sikit operation. So apa doktor buat? Pembedahan dilakukan terhadap wanita yang mengalami masalah tube falopio tersumbat. Ya, macam cikgu cakap tadi, seorang perempuan yang mengalami masalah kemandulan mungkin disebabkan oleh tube falopionya yang tersumbat. Jadi doktor akan buang blokej yang menyumbatkan tube falopio tersebut. So kena mengalami pembedahan. So kena pergi attend untuk pembedahan. Ataupun lelaki yang mengalami masalah ductus spermanya yang tersumbat. Okay, saluran daripada testis nak masuk ke uretra tu, so saluran ductus sperma tu tersumbat. Jadi perlu mengalami proses pembedahan. Alright, next one is kaedah persenyawaan in vitro ataupun IVF. Bagaimana IVF ini dilakukan? Dilakukan untuk orang perempuan yang mengalami masalah tube falopio tersumbat. Kalau dia tak nak menjalani pembedahan, so dia boleh buat IVF ataupun in vitro fertilization. Okay, so apa dia buat? Apa doktor buat? Doktor akan ambil ovum dia, doktor akan ambil sperma suaminya dan dia akan cantumkan di dalam dalam bekas ini. So dia akan fertilizekan di luar. Cikgu dah terangkan sebelum ni, proses persenyawaan berlaku di dalam tube falopio perempuan, betul tak? So tetapi kalau orang tu mengalami masalah tube falopio yang tersumbat, so doktor terpaksa mengeluarkan ovum daripada ovari dan sperma daripada sperma suaminya. So dia akan disenyawakan di luar badan. Bila dah tersenyawa macam ni, bila dah berlaku persenyawaan, so dia dah membentuk zygote. Zygote itu kemudiannya akan dimasukkan balik di dalam uterus untuk dia menempel di dinding uterus. Maka dia akan mengandung seperti biasa. Okay. Kaedah ini mengeluarkan ovum dari ovari untuk disenyawakan oleh sperma di luar badan perempuan. IVF embrio akan dimasukkan semula ke dalam badan dan diletakkan di dalam uterus wanita dan wanita tersebut akan hamil. Okey, kita teruskan lagi dengan kaedah-kaedah untuk mencegah kehamilan. Okey, so ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mencegah kehamilan. Okey, so antaranya adalah dengan mengambil pil pencegah hamil. Yang kedua, memakai implan. Yang ketiga adalah penggunaan kondom. Yang keempat adalah alat kontraseptik dalam uterus ataupun kita panggil sebagai IUCD. Yang kelima adalah vasektomi dan yang keenam adalah ligasi. So ini adalah kaedah-kaedah bagaimana kita nak mencegah kehamilan. Okay, cikgu terangkan yang pertama dulu, iaitu pil pencegah hamil. Pil pencegah hamil berfungsi untuk menghalang proses ovulasi. Cikgu dah terang dah sebelum ni berkaitan dengan proses pengovulan. Proses pengovulan adalah proses di mana ovari membebaskan ovum. Okey, pada hari ke-14 kitaran haid. Jadi pil pencegah kehamilan berfungsi untuk menghalang proses pengovulan tersebut. Jadi bermaksud seorang wanita itu dia tidak dapat menghasilkan ovum. Bila tidak ada ovum, bermaksud tidak ada persenyawaan yang boleh berlaku. Yang kedua adalah dengan memasang implan. Okey,
Implan ini dipasang pada bahagian bawah lengan seorang perempuan. So, apa fungsi implan ini? Implan ini berfungsi untuk merembeskan hormon yang boleh menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Bermaksud implan juga boleh mengakibatkan ovum itu tidak dibebaskan daripada ovari. Okey, yang ketiga adalah penggunaan kondom. Penggunaan kondom berfungsi dan dipakai pada zakar lelaki sebelum proses persetubuhan berlaku. Fungsinya adalah untuk menghalang sperma daripada memasuki faraj semasa ejakulasi. Yang ketiga. Yang keempat adalah memakai alat kontraseptik dalam uterus atau kita panggil sebagai IUCD. Alat IUCD ini dipasang pada dinding uterus seorang perempuan. Apa fungsinya? Dimasukkan ke dalam uterus untuk mengelakkan penempelan ovum yang telah tersenyawa. Maksudnya, sekiranya berlaku proses persenyawaan, dia telah membentuk zygote dan embrio tu nak melekat pada dinding uterus. Tetapi bila seorang perempuan itu telah pasang dengan IUCD ini, embrio tidak boleh menempel pada dinding uterus. Bila embrio tidak boleh menempel pada dinding uterus, bermaksud perempuan itu tidak akan hamil. Okey, seterusnya adalah vasektomi. Tengok dalam gambar yang cikgu tunjuk di sini. So, ini adalah sistem pembiakan seorang lelaki. Vasektomi digunakan untuk seorang lelaki itu di mana ductus spermanya akan diikat, dipotong dan diikat. So, ini yang dia buat. Okey, ductus sperma ni daripada testis nak pergi kepada bahagian zakar ini. So, apa dia buat? Ductus sperma ni dia akan potong. Lepas dia potong, dia akan ikat macam ni. Okey, apa fungsinya? Alright. So, fungsinya adalah untuk mengelakkan daripada sperma itu dipancutkan semasa ejakulasi. Itu fungsinya. Okey, untuk mengelakkan sperma dibebaskan. Alright, dan yang seterusnya adalah ligasi. Ligasi ini adalah sistem pembiakan perempuan. Kalau vasektomi untuk lelaki, dia potong ductus sperma. Tetapi untuk perempuan dalam ligasi, tiub falopionnya pula akan dipotong dan diikat. Okey, bila dipotong dan diikat, ovum tidak dapat bergerak masuk ke dalam tiub falopio. Bila dia tidak dapat bergerak masuk dalam tiub falopio, bermaksud persenyawaan tidak boleh berlaku. Okey, so tiub falopio dipotong dan diikat supaya ovum tidak disenyawakan oleh sperma. Bila tidak disenyawakan oleh sperma, bermaksud perempuan tersebut tidak boleh hamil. Okey, subtopik yang terakhir untuk hari ini adalah kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan secara segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. So, selalunya jangan cakap perempuan saja, lelaki juga ada mengalami masalah dalam sistem pembiakan. Jadi bila ada masalah saja perlu di-refer dan didapatkan rawatan dengan segera. Okey, so kamu kena tahu benda tu. Individu digalakkan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun bermula pada usia 40 tahun. So, kenapa kena buat rawatan? Fikir kenapa kita kena buat rawatan? So, yang pertama, pemeriksaan kesihatan atau ujian saringan dapat mengesan simptom awal penyakit kronik dalam sistem pembiakan. Dalam badan kita tak tahu apa yang ada. Jadi, kita buat pemeriksaan dengan tujuan untuk kita nak kenal pasti. Adakah kita mengalami masalah dalam sistem pembiakan? Kita kena buat pemeriksaan. Dan kanser yang melibatkan sistem pembiakan adalah kanser rahim. Untuk seorang perempuan, kanser rahim, kanser cervix, dan kanser prostat adalah ada pada seorang lelaki. Jadi kena buat pemeriksaan kesihatan untuk mengelakkan daripada kita dapat penyakit ataupun kita nak tahu kita ni ada masalah ni tak. Kalau kita tak buat pemeriksaan kesihatan, kita tak tahu lebih awal. Dia mungkin dah jadi stage 4, baru kita tahu. So kalau kita buat daripada awal, so dia dapat dirawat dan dikesan dengan lebih awal lagi. Amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan pada kita. Next one.
lagi lama dia dapat mengurangkan kos rawatan yang tinggi. Kalau kita tahu awal, kos rawatannya lebih rendah, tapi lagi lama penyakit itu kita simpan, so kos rawatannya akan jadi lebih tinggi. Right? Edah pencegahan kehamilan yang betul dan selamat dapat difahami dengan mendapatkan nasihat, dan penerangan daripada doktor semasa melakukan pemeriksaan kesihatan. Kalau kamu tak buat pemeriksaan kesihatan, kamu tak tahu macam mana cara nak merancang kehamilan. Seorang ibu tu tidak dapat tahu macam mana nak merancang kehamilan. Jadi kena cari ilmu daripada doktor. Alright. So sampai sini saja apa yang cikgu nak terangkan pada hari ini.